فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar yang amat saya kasihi. Alhamdulillah, dalam Qiraatul Fatwa pada kali ini, perbincangan kita berkenaan dengan perbezaan antara isbiru dan sabiru. Di mana apabila kita membaca Al-Quranul Karim, kadang-kadang kalimah isbiru dan kadang-kadang kita dengar kalimah wasabiru. Justru apakah maksud sebenar perbezaan antara kedua-dua ayat ini? Kami mulakan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan peperangan. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Serta bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Imam Abu Ja'far At-Tabari, Syekhul Mufassirin, membawakan pelbagai takwilan ulama terhadap permangnya isbiru wasabiru. Lalu beliau menyatakan bahawa takwilan yang paling tepat adalah perintah isbiru, bersabarlah, itu agar orang-orang yang beriman bersabar di atas agama Islam dan mentaati Allah. Iaitu agar orang-orang beriman bersabar di atas agama Islam dan mentaati Allah. Kesabaran yang dimaksudkan ini pula bersifat umum, meliputi segala makna ketaatan dalam memenuhi perintah serta meninggalkan larangannya. Sama ada susah atau senang, berat atau ringan. Beliau menganggap takwilan ini lebih tepat kerana yang diketahui dari kalangan orang Arab pada wazan mufa'alah, ini adalah interaksi yang berlaku antara dua pihak atau lebih. Oleh yang demikian, orang yang bermukmin diperintahkan untuk bersabar dengan musuh-musuh mereka sehingga Allah berikan kemenangan kepada mereka, meninggikan kalimahnya, menghinakan musuh-musuh mereka. Mereka tak boleh membiarkan musuh mereka lebih sabar daripada mereka. Lihat Jami' Al-Bayan, juzuk yang ke-7, halaman 508. Di sini apabila disebut kalimah isbiru, maksudnya di situ ialah kita bersabar atas agama Islam dan mentaati Allah. Sedangkan apabila disebut isbiru wasabiru, apabila disebut wasabiru, dia bersifat lebih umum lagi dengan erti kata memenuhi perintah serta meninggalkan segala larangannya, sama ada masa kita senang tu mudahlah, masa sihat, masa cegah, atau masa kita susah, kita sakit, kita letih, kita berat, maka itu digunakan kalimah wasabiru. Kerana kalimah wasabiru atas wazan fa'ala, fa'ilu, mufa'alah, ia berinteraksi antara dua pihak. Maknanya kenapa kita mesti kena sabar juga? Kerana kita susah masa itu, kerana kita sakit masa itu, kerana kita penat masa itu, kerana kita kesukaran ketika itu. Itu dipanggil wasabiru. Itulah perbezaan antara isbiru dan sabiru. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, surah Ali Imran ini diakhiri dengan beberapa ayat yang mengandungi unsur-unsur adab. Kerana keadaan manusia itu
terbahagi kepada dua. Keadaan yang mengaitkan seseorang itu dengan dirinya sendiri sahaja, maka dia amat memerlukan kepada sabar. Isbiru, sabarlah kamu. Kedua, keadaan yang melibatkan seseorang itu dengan orang lain, seperti bergaduh ke, seperti minta tolong orang ke, seperti beri pertolongan kepada orang ke, seperti suasana yang berbeza, maka dia amat memerlukan kepada musabarah, yakni atas wazan mufa'alah, iaitu wasabiru. Justru ada pun as-sabar, iaitu bersabar ini terdapat 4 situasi yang memerlukannya. Pertama, hendaklah bersabar dalam menghadapi kesukaran dalam mengkaji dan meneliti tentang pengetahuan tauhid, keadilan, kenabian dan hari kebangkitan, serta dalam meneliti hujah-hujah bagi menjawab syubhah yang dikemukakan oleh pihak yang menentang. Kedua, hendaklah bersabar dalam menjalankan kewajipan dan amalan sunat. Ketiga, hendaklah bersabar dalam menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Keempat, hendaklah bersabar dalam menghadapi kesusahan dunia dan musibah serta penyakit, kemiskinan, kemarau dan ketakutan. Makanya firman Allah Ta'ala, bersabarlah, merangkumi keempat-empat jenis kesabaran ini. Dan di bawah tiap situasi ini terdapat banyak lagi bentuk situasi yang tiada berhujung. Manakala musabarah ataupun wasabiru pula, ia bermaksud bertahan menanggung kesulitan yang berlaku antara seseorang dengan pihak lain, termasuk bertahan dengan akhlak yang buruk dari ahli keluarga, jiran tetangga, saudara mara, sahabat handai, termasuk juga di dalamnya meninggalkan hasrat untuk membalas dendam terhadap sesiapa yang melakukan kezaliman terhadapnya. Begitu juga memaafkan orang yang menzaliminya. Termasuk juga amal ma'ruf nahi munkar kerana pelaksanaannya mungkin akan mendatangkan kemudaratan kepada pelakunya. Jihad turut termasuk dalam musabarah kerana ia melibatkan pendedahan diri kepada bahaya kematian. Dan perlu juga musabarah dengan orang-orang yang sesat, membongkar keraguan mereka, menjawab syubhah mereka, berusaha menghilangkan kebatilan dan dari hati mereka. Inilah yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib, juzuk yang ke-9, 473. Melihat kepada tafsiran para mufassir ini, jelas menunjukkan kepada kita kekayaan kosakata bahasa Arab dalam menginterpretasikan suatu makna dengan istilah-istilah yang lebih khusus. Begitulah hebat dan kayanya khazanah Quran ini. Beginilah kaedah asas dalam memahami kalimah Arab sebagaimana yang disebut oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi. Ketahuilah bahawa apabila suatu lafaz itu berada dalam satu bentuk, contohnya fa'ala, kemudian dipindahkan kepada bentuk lain yang lebih tinggi daripadanya, contohnya af'ala, maka sudah tentu ia akan mengandungi lebih banyak makna daripada yang terkandung sebelumnya. Ini kerana lafaz-lafaz adalah petunjuk kepada makna. Maka apabila ditambahkan dalam lafaz, mestilah ditambahkan juga dalam maknanya. Lihat Burhan Al-Burhan fi Ulumil Quran, juzuk yang ketiga, muka surat 34. Dan ini sesuai dengan kaedah ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Bertambahnya binaan huruf satu-satu kata asal, maka bertambahlah makna yang dikehendaki di situ. Kalimah sabar ini tuan-tuan, atau bersabar, berasal daripada dasarnya sabara yasbiru sabra, yang membawa erti sabar secara umum sahaja. Adapun kalimah musabarah atau kuatkan kesabaran ini, ia berasal daripada kata dasar sabara yusabiru musabarah yang terbina di atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Ulama bahasa mengatakan penggunaan wazan ini kebiasaannya membawa dua makna, penglibatan antara dua pihak atau lebih apabila seorang melakukan sesuatu kepada orang lain dan orang tersebut membalas semula perbuatannya. Kedua, berterusan melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang disebut dalam kitab Syaza al-Urf fi Fanni As-Sarfi,
halaman 78 hingga 79. Kesimpulannya, dapatlah kami katakan bahawa sebagaimana yang Allah sebut isbiru dan sabiru, perintah isbiru ini hanya melibatkan interaksi satu hala bagi seorang dengan dirinya sahaja, manakala wasabiru pula melibatkan interaksi antara dua pihak yang berbeza atau lebih. Kami katakan keinginan untuk mengetahui rahsia di sebalik binaan kalimah suatu ayat Al-Quran ini sudah pasti membuktikan kecenderungan kita semua untuk mentadabbur serta memahami kalamullah dengan lebih baik lagi. Semoga ia menjadi satu amal jariah bagi kita semua, seterusnya menjadi asbab beroleh kefahaman terhadap Islam dengan lebih mendalam, utamanya Quran yang menjadi mukjizat di sepanjang zaman yang Allah kurniakan kepada kita sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk hidayah kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan juga perbezaan-perbezaan antara kebatilan dan kebenaran. Kami akhiri dengan doa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.